أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan melengkapi dengan makna merangkumi. Mumkinun itu akan yang baik, akan perkara yang baik, dan yang jahat akan perkara yang jahat. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawa seiradah Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq, tiada menentu dengan segala yang jahat dan yang keji. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata, yakni yang beriktikad mereka itu Mu'tazilah, bahawa seiradah Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq, yakni tiada ta'alluq iradah ni dengan makna tiada menentu oleh iradah, tiada mengqadakkan oleh Allah yang bersifat dengan iradah dengan segala yang jahat dan yang keji. Dan melengkapi mungkinun itu akan yang baik dan yang jahat. Ini sambungan sifat yang ke-8, sifat iradah, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid, pembicaraan sifat iradah lah pembicaraan yang paling panjang sekali daripada 20 sifat. Pembicaraan sifat iradah yang paling panjang sekali, sebab di bawah pembicaraan sifat iradah ni dia pergi kepada 2 pembicaraan, iaitu pembicaraan qada dan qadar. Artinya di bawah pembicaraan iradah ni sendiri dia merangkumi juga dengan pembicaraan hak kudrah. Jadi hak kudrah sifat yang ke-7 selesai dah. Huraian kudrah ni sebenarnya belum habis lagi. Sampai bicara iradah, dia akan merangkumi juga dengan bicara kudrah. Sebab bicara iradah adalah bicara qada, bicara kudrah adalah bicara qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Jadi apabila bicara qada iradah, maka akan disekalikan dengan pembicaraan bab qadar hak berkaitan dengan ta'alluq bagi sifat kudrah. Faham dah ni? Jadi patut jadi panjang sedikit pembicaraan di bawah sifat iradah. Dan pembicaraan di bawah sifat iradah ni lah yang kita kena ambil faham molek. Ambil faham ni bukan pegangan kita hak tu hak tetap dah. Ambil faham ni sampai peringkat kita boleh menghuraikan, boleh menjelaskan sebagaimana yang saya sebut minggu lepas lah. Kalau setakat kita faham pegang, tak boleh cerita sepatah habuk pun tak ada apa-apa. Faham, kita pegang qada kita. Tapi yang saya sebut minggu lepasnya,
pada masa PKP itu orang-orang hak penting bab akidah ni dia ambil peluang masa PKP itu bercerita bab akidah dengan keluarga, dengan anak menantu, dengan cucu. Hak banyak hak sampai kepada saya nya, hak banyak timbulnya adalah berkaitan dengan qada qadar lah. Berkaitan dengan qada dan qadar. Ada juga yang berkaitan dengan ayat mutasyabihah, ada juga, tapi hak tu tak berapalah hak tu nya. Ayat mutasyabihah itulah hak pembicaraan di sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian perkara yang baharu. Allah tidak serupa dengan perkara yang baharu. Sebagai contoh, perkara yang baharu bertempat, manusia bertempat, dunia bertempat, syurga neraka bertempat, malaikat, jin, syaitan bertempat. Bertempat dan pergi mari. Kalau kita jenis gerak diam ni, malaikat pun pergi mari, syaitan pun pergi mari. Itu hawadis, sekalian perkara yang baharu. Allah tidak serupa, mana Allah tidak bertempat, Allah tidak pergi mari. Lepas tu dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang sekali faham kau seolah-olah Allah bertempat. Banyak ayat Al-Quran seumpama tu. Tu kita kena balik semula hak pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jalanan ulama salaf macam mana huraian dia, jalanan ulama khalaf macam mana huraian dia tu. Tapi ada juga permasalahan tersebut. Cuma biasanya kalau duk tanya-tanya, saya hanya sebut supaya buka surah Al-Hadid ayat yang keempat. Di awal surahnya summastawa 'alal arsh. Di akhir surahnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di awal surah summastawa 'alal arsh. Kemudian Allah Ta'ala istiwa atas arasy. Di hujung ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan ia Allah bersama kamu di mana kamu berada. Jadi dua-dua ni tak boleh pakai zahir. Kalau pakai zahir kok, jadi akan tanakut, akan berlawanan ayat Al-Quran yang mustahil sama sekali kalam Allah berlawanan. Kalau pakai zahir summastawa 'alal arsh, Allah istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Ni golongan yang terpesong. Tetapi wahwa ma'akum aynama kuntum, kalau pakai zahir pula Allah bersama kamu. Kamu berada di mana? Kita berada di bumi. Pakai zahir Allah duduk di bumi. Jadi awal ayat duduk di arasy, hujung ayat duduk di bumi. Kalau pakai zahir jadi gitulah. Tapi jalanan ahli sunnah wal jamaah salah, serah kepada Allah. Istiwa 'alal arsh, tertinggi atas arah. Tidak bertempat. Bertempat tu makhluk. Apa makna? Serah kepada Allah. Allah bersamalah. Apa makna? Serah kepada Allah. Tapi bukan pakai zahir bersama dengan kita, bukan. Itu makhluk seumpama tu. Jalanan ulama khalaf, istiwa atas arah, Allah menguasai arasy, Allah memiliki arasy. Sebab Allah ni Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan kepada sekalian makhluk termasuk arasy. Wa huwa Rabbul Arsyil Majid. Allah Ta'ala Tuhan bagi arasy yang agung. Tengok tu. Kemudian Allah bersama dengan makna Allah mengetahui. Allah bersama dengan ilmu, bukan dengan zat Allah. Itu ulama khalaf. Tu biar ada orang tanya, tapi balik pada ayat surah Al-Hadid ayat yang keempat. Tapi banyaknya adalah bab qada dan qadar. Macam saya sebut melepas lah. Jadi apabila cerita bab akidah kepada anak menantu, ada yang nyata akidahnya tak betul, tapi dia turut je lah apa yang dicerita. Ada yang hanya dengar saja, tidak kata apa,
mudah-mudahan akidahnya begitulah. Dan ada yang seolah-olahnya tidak boleh terima. Antaranya bab perkara jahat qada Allah juga. Perkara jahat ta'alluq iradah juga tak boleh terima. Kemudian disertakan anak ni tunjuk rakaman orang yang ceramah yang menafikan perkara jahat ni adalah ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Bukan setakat pegangan tu salah, tak terima, bahkan ada dia punya sandaran dia. Ada dia punya sandaran dia, hak rakaman pengajaran, hak menafikan perkara jahat adalah ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang jelas itu adalah akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama akidah yang menafikan ketentuan Allah perkara jahat ni, sama ada akidah ni kafir kekal neraka selama-lamanya, ataupun akidah Mu'tazilah yang menafikan ketentuan Allah pada pekerjaan akidah yang fasik lagi mubtadi'. Fasik akidah yang berdosa besar, mubtadi' akidah yang bid'ah, yang direka-reka akidah yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, walaupun pandangan muktamad masih lagi tidak menghukumkan kafir Mu'tazilah ni. Pada ni. Ni kita ambil molek hak untuk sampai peringkat kita boleh menghurai, menjelaskan hak berkaitan dengan perkara yang jahat. Perkara baik ketentuan Allah tu clear lah hak tu. Tapi sekarang ni bukan perkara jahat sahaja dinafikan ketentuan Allah, tak clear juga perkara yang baik. Perkara yang baik pun tak clear juga. Sebab ada pegangan yang dibawa sekarang ni, baik ke jahat ke, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Tu lebih berat lagi daripada Mu'tazilah yang hanya menafikan ketentuan Allah pada perkara jahat. Jadi perkara yang baik pun ada sekarang ni, baik jahat tidak ada ketentuan Allah. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik ataupun perkara jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara baik ataupun perkara jahat. Ni berat lagi ni. Dia menafikan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang baik dan juga perkara yang jahat. Di awal Islam ada satu golongan yang dipanggil golongan Qadariyah. Golongan ni memang menafikan ketentuan Allah. Tapi golongan ni bukan hanya menafikan ketentuan Allah, menafikan mengetahui Allah. Ni kafir. Ni hak timbul di awal Islam, dia panggil Qadariyah. Tapi Qadariyah ni bukan hak kita duk cerita sama tu. Kita duk cerita sama Qadariyah lain. Qadariyah yang regu dengan Jabariyah. Tu lain bicara tu. Itu bicara bab istiusaha. Namanya Qadariyah juga. Tapi akidahnya tak sama. Kan kita kan Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Tu Qadariyah lain. Hak saya sebut tadi ni Qadariyah yang timbul di awal Islam. Qadariyah ni pupuh di kurun yang kedua pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Ni cerita dulu awal lagi ni. Dia panggil Qadariyah Mutaqaddimun ataupun Al-Qadariyatul Ula, nama dia. Qadariyah hak timbul di awal Islam. Qadariyah ni dia menafikan ketentuan Allah sama ada baik ataupun jahat, serta mengetahui serta menafikan mengetahui Allah. Ni kafir. Ni kafir ni. Ni kurang dibicarakan sebab sesak sangat sampai peringkat menafikan mengetahui Allah. Jadi seseorang buat baik, buat jahat, Allah tak tahu pun. Sampai masa dia buat, baru Allah Ta'ala tahu.
Oh, kalau siapa masa buat baru tahu, kita pun tahu. Kalau buatan gitu. Maknanya Tuhan tahu juga seseorang tu melakukan perkara baik ataupun jahat. Tapi bukan tahu sedia kala. Tahu kemudian. Seseorang melakukan perkara baik, perkara jahat, memang bukan Allah menentukan. Faham ni? Tapi bukan hanya Allah tidak menentukan, Allah tak tahu pun orang yang Tuhan buat ni jadi baik ke, jadi jahat ke. Tuhan pun tak tahu ni. Tengok-tengok jadi baik dia ni, baru Tuhan tahu. Tengok-tengok, oh jadi jahat dia ni, baru Tuhan tahu. Ini kafir. Ini hak qadariyah timur di awal Islam. Hak saya sebut tadi, dia menafikan ketentuan Allah perkara baik dan jahat, tetapi tidak menafikan Allah mengetahui segala-gala pada azal. Pada sedia kala Allah Ta'ala tahu dah orang ni jadi baik, orang ni jadi jahat. Allah Ta'ala tahu, tapi Allah tidak menentukan. Mereka memilih sendiri dan mereka melakukan sendiri. Hak siapa tahap ni pun ada sekarang. Bukan hanya menafikan perkara jahat sahaja. Dan golongan yang bawa perkara seumpama ni memang golongan-golongan yang dikenali. Yang memang dikenali. Yang memang menjadi ikutan orang-orang muda sekarang. Yang mana mereka ni ada title, ada kelulusan tinggi dan ada kedudukan yang tinggi. Jadi masyarakat dia tengok kepada kelulusan, tengok pada kedudukan. Kelulusan tu tinggi, kedudukan tu tinggi. Bercerita pun cara menyampaikan pun maknanya sesuai dengan orang muda contohnya, mereka mudah terima. Mana penyampaian pula lembut, taklah kata mai duduk mana ni kasar sangat dak, jadi orang mudah terima. Hak ni memang ada dalam rakaman. Hak ni memang ada dalam rakaman. Lepas tu macam mana? Hak tu kita orang mengajar ni hanya cerita sahaja. Kemudian saya tak sebutlah siapa orangnya. Tapi kalau kita faham, kita jumpa, kita ni memang salah. Lepas tu macam mana rakaman tu berpanjangan, nanti orang akan share, orang ni akan dengar, orang ni akan dengar daripada orang yang ada kelulusan dan kedudukan, orang mudah terima. Hak tu tanggungjawab pihak berkuasa lah, pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama kena ambil tindakan. Kena panggil orang yang bawa akidah yang menafikan qada dan qadar Allah ni. Kemudian kena panggil, kemudian kena war-warkan rakaman ni salah, tidak dibenarkan lagi share ataupun sebar. Itu tanggungjawab pihak berkuasa agama lah. Cuma sekarang ni biasalah kalau perkara yang salah tu berkaitan dengan hukum fiqh, berkaitan hukum fiqh, ada orang yang mengajar ni tiba-tiba dia cerita bab hukum fiqh yang salah. Biasanya ada selalulah pihak-pihak berkenaan memperbetulkan biasanya. Tapi kalau bab akidah ni begitu, wallahu a'lam lah, kurang sedikit lah, kurang sedikit. Mungkin kurang sikit dia ambil tahu ke macam mana, wallahu a'lam. Walhal dalam rakaman yang salah tu, salahnya amat nyata. Salahnya amat nyata, menafikan perkara jahat qada Allah dan juga menafikan semua perkara Allah. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Hak qadariyah kafir ni, Allah tidak menentukan segala perkara dan Allah Ta'ala tidak tahu langsung. Sampai masa perkara tu berlaku baru Allah Ta'ala tahu. Tu memang kafir lah tu. Itu qadariyah yang pupuh di awal Islam. Jadi kita hak bab iradah ni kita kena kemah molek lah. Kena kemah molek. Kemudian kita ni sebelah orang lelaki okey lah. Belah perempuan macam mana tu? Dia dalam ni ada lagi ni, depan ni. Okey dah belah perempuan. Di dalam ni okeylah, luar ni orang tengok warna ni tak ada penjarakan luar.
Di dalam ni ada ruang lagi. Yang belah depan ni ada ruang lagi. Belah depan ni boleh lagi tu dalam 6 orang, 10 orang belah depan ni. Okey dah orang perempuan. Okey dah belakang. Sebab takut jadi belakang tu tak boleh nak jaga penjarakan. Tak ada belah-belah tanah tu tak ada ke orang sediakan kerusi? Tak ada. Haji tak ingat berapa kali kata sediakanlah kerusi. Maknanya kalau lah tak muat atas masjid ni, maknanya ambil kerusi, mana ambil kerusi letaklah tanah tu dah. Lepas tu ambil tali tik ukur 1 meter. Agaklah. Allah ambil tali tik ukur 1 meter. Lepas tu surahlah ke masjid lah kena buat mula-mula. Tak ada sediakan kerusi. Belah luar. Tak ada kerusi. Dalam ni boleh masuk lagi ni. Dalam boleh masuk lagi. Belah depan ni. Cuba tengoklah belah-belah tengah apa semua tu. Kita ni kadang-kadang buat lopong ke? Lopong tengah, lopong lagi tau. Lopong maknanya penuh belah Kedah tapi belah tengah tu. Belah tengah tu jadi pakat tak ada orang pergi duduk. Jadi lopong tengah. Lepas tu orang belah belakang tak ada tempat, tengah ada kosong. Ni depan ada kosong ni. Kalau ada orang perempuan di luar tu kalau tak ada tempat nak duduk lah. Kalau tak ada tempat nak duduk. Mungkin Haji lupa kali tu. Ingat itu cakap dah supaya sediakan kerusi. Ni kalau tak muat dalam ni duduk belah bawah. Jadi kita bicara sifat iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan akan segala perkara mumkinun pada sedia kala. Itu ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah depan dia akan bicara ta'alluq takhsis. Takhsis ni mana menentukan. Dah bicara dah terdahulu. Ta'alluq iradah adalah ta'alluq menentukan. Yakni takhsis dipanggil. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara yang akan berlaku pada sedia kala yang dipanggil tanjizi qadim. Jadi iradah tanjizi qadim, ilmu tanjizi qadim. Sifat iradah qadim, sifat ilmu qadim. Ta'alluq ni fungsi sifat iradah taksis menentukan. Fungsi sifat ilmu inkisyaf nyata dengan Allah Ta'ala mengetahui. Menentu, mengetahui, qadim juga dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Sifat iradah, sifat yang qadimah. Sifat Tuhan qadimah belaka, sedia kala belaka. Tak ada sifat Tuhan sifat yang baru. Ta'alluq tu ada yang qadim, ada yang baru. Kita bicara iradah, ta'alluqnya qadim, menentu sedia kala. Kita bicara ilmu sifat yang ke-9 nanti, ta'alluqnya qadim juga, tanjiz qadim. Allah mengetahui sedia kala. Adapun kita bicara terdahulu sifat yang ke-7, sifat qudrah. Sifat qudrah ni sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Ta'alluq qudrah mengada meniada itu baharu, bukan sedia kala. Dipanggil tanjizi hadis. Tu kalau ta'alluq qudrah. Ni hak berlaku di kita ni adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Duduk kita, gerak kita, diam kita sekarang ni perbuatan Allah. Nampak kita, dengar kita, organ-organ kita berfungsi, perbuatan Allah. Allah yang fungsikan. Darah kita mengalir, Allah yang alirkan. Ini adalah ta'alluq qudrah tanjizi hadis. Sekarang ni Allah lakukan sekarang. Barulah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah. Sifat qudrah qadimah sedia kala.
ta'alluq qudrah baharu. Adapun sifat iradah, sifat yang qadimah sedia kala. Ta'alluq iradah menetapkan. Azali. Qadim sedia kala, tanjizi qadim. Ada ni. Hak qudrah, tanjizi hadis Tuhan lakukan sekarang ini dipanggil qadar. Hak iradah Tuhan menentukan sedia kala itu dia panggil qada. Kita di sini ni bukan qada qadar dah, qadar qada dah. Ingat tak lagi hak qada qadar ataupun qadar dan qada? Kita bicara di sini qada qadar ke qadar qada? Tak ingat? Qadar qada. Dia kalau jalanan Imam Maturidi qadar qada. Jalanan Imam Asy'ari qada qadar. Dia nama je bertukar. Tapi pegangannya sama sahaja. Satunya ketentuan azali. Satunya perbuatan Allah sekarang. Dua tau. Satu ketentuan azali, satu perbuatan Allah sekarang. Kalau buku pasti tahun 6, ketentuan azali satu lagi diletak terjemahannya pelaksanaan ketentuan. Faham tak pelaksanaan ketentuan? Kalau tak faham, kita umur 5-60, budak umur 5 tahun nak faham macam mana? Ini buku pasti ni. Satu ia letak makna ketentuan azali, qadar. Satu ia letak makna pelaksanaan ketentuan, qada. Ni jalanan Imam Maturidi ni. Jadi qadar ketentuan azali, iradah. Qada pelaksanaan ketentuan, qudrah. Itu jalanan Imam Maturidi, qadar qada. Jalanan Imam Asy'ari sama je pegangannya, tapi bertukar. Hak azali tu qada. Hak Tuhan perlakukan sekarang qudrah ni qadar. Jadi qada qadar. Sebab kita rukun iman yang ke-6, kita akan mulai sebut hak azali, hak ketentuan. Barulah kita sebut hak Tuhan buat sekarang. Kita akan sebut pelang terlebih dahulu kan. Barulah kita sebut bab pekerjaan, perbuatan, pelaksanaan. Jadi kita akan sebut hak ketentuan azali dahulu, barulah kita iringi dengan perbuatan Allah sekarang. Jadi kalau sebut kata qadar qada, qadar hak azali. Qada Tuhan perlakukan sekarang. Kalau kata qada dan qadar, qada hak azali. Qadar yang Tuhan perlakukan sekarang. Boleh tak kedua-dua ni? Cuma saya ni sendiri pun kadang-kadang tak tetap juga. Kadang-kadang qadar qada, kadang-kadang qada qadar. Takut orang dengar pun jadi keliru pula kan. Tapi tak silap di surah Imam ni qadar qada rasanya dah. Qadar qada. Jadi satunya ketentuan azali. Tanjizi qadim bagi sifat iradah, qadar. Satunya ta'alluq tanjizi hadis, qudrah, qada. Jadi sifat qadimah sedia kala belaka. Ta'alluq dia. Iradah ni Tuhan menentu bila? Sekarang, bukan azali. Dan sekarangnya apa? Tuhan laksanakan, Tuhan perbuat akan sekalian perkara yang Tuhan tentukan pada azali. Ni, hak Tuhan perbuat sekarang ni adalah ta'alluq qudrah, ta'alluq mengada meniada. Hak sekarang ni dia panggil baharu. Tanjizi hadis bagi qudrah kita panggil qada. Iradah menentukan. Tanjiz qadim bagi iradah qadar. Ada jalanan Imam Maturidi. Jadi hak Tuhan menentukan pada azal, hak sedia kala ni selaras, ataupun kitab disebut muwafaqah. Muwafaqah ni bertepatan, selaras, seiring dengan ilmu Allah yang mengetahui sedia kala.
Sebab antara menentu dengan mengetahui sama-sama sedia kala. Kalau kita balik pada kita mengetahui dengan menentukan, kita mengetahui dahulu. Pada kita. Sebelum kita menentukan ataupun kita panggil menetapkan, memutuskan, kita nak jelas dulu. Nak tahu molek dulu. Ilmu tu kena ilmu yang nyata dahulu. Yang sahih dahulu ilmu kita ni, barulah kita buat ketentuan, buat ketetapan, buat keputusan. Itu kita. Jadi kita ni tahu dengan menentu, tahu dulu. Ke mana? Ke kita menentu dalam keadaan teraba-raba, tak tahu kisah lagi? Kita cek dulu, kita periksa dulu, kita nak dapat maklumat yang sejelas-jelasnya, barulah kita buat ketetapan, buat keputusan. Kita. Allah Ta'ala mengetahui sedia kala, Allah Ta'ala menentu pun sedia kala. Dia tak ada dulu kemudian lah. Faham tak ni? Allah Ta'ala mengetahui sedia kala. Allah Ta'ala menentu iradah sedia kala juga. Yang kita sebutnya ketentuan azali. Nama dia. Apa dia? Qadar. Hak buku pasti tahun 6 tu. Ketentuan azali. Apa dia? Qada. Pelaksanaan ketentuan. Dia buku pasti tahun 6. Bila sebut kata ketentuan azali, tu ta'aluk tandizi qadim bagi iradah. Allah Ta'ala menentukan sedia kala, muafakah dengan Allah Ta'ala mengetahui sedia kala. Jadi antara mengetahui dengan menentu, dia tak ada dulu kemudian lah. Cuma kita cerita pada ta'akul, nak nampak faham, Tuhan tahu, Tuhan menentukan. Tu kita cerita nak nampak faham je. Faham tak ni? Kita nak faham, nak kita mudah fahamnya. Tuhan mengetahui, maka Tuhan menentukan, maka Tuhan pun lakukan. Pada ni, Tuhan mengetahui, kemudian Tuhan menentukan, kemudian Tuhan melakukan. Menentu dengan melakukan ni, memang melakukan tu baru kemudian, okeylah. Tapi mengetahui dengan menentu ni, kalau kata mengetahui itu sedia kala, menentu, jadi baharu dah menentu sedia kala. Dah mengetahui sedia kala. Lepas tu mengetahui sedia kala, menentukan sedia kala, tak ada dahulu, tak ada kemudian lah. Jadi kita sebut mengetahui kemudian menentukan ni, ni nak nampak di pahaman kita. Tuhan mengetahui, kemudian Tuhan menentukan. Tapi hak hakiki dianya, hak sebenar-benar sedia kala. Mengetahui sedia kala, menentukan sedia kala. Kalau kita faham sini, kejaklah kitanya. Kita kadang-kadang kita sebut tu okey dah, tapi kita sebut saja-saja je, tapi kita tak faham. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu sebutan kita, bukan? Hak rukun iman ni, rukun iman yang ke-6 ni. Allah telah menentukan segala-gala pada azal. Satunya segala-gala, satunya pada azal. Kalau Allah telah menentukan segala-gala, tak ada mu'alak tergantung, tak ada lah. Sebab Allah telah menentukan segala-gala. Tak ada tergantung. Faham tak ni? Kalau ada yang mu'alak, yang tergantung, berarti belum ditentukan. Maka bercanggah dengan Allah telah menentukan segala-gala. Jelas itu, bercanggah. Kemudian pula, ketentuan Allah kita selaraskan dengan ilmu. Kalau tergantung ketentuan Allah, ilmu Allah di mana? Pada ni. Ni kita bicara hak azali nu. Hak iradah, ilmu, hak mubrah, hak putuh nu. Hak mu'allak ni, hak luh mahfuz, tu bicara lain pula. Luh mahfuz bukan azali. Di luh mahfuz ada yang tergantung. Tapi yang tergantung di luh mahfuz ni ghaib ni. Kita hanya cerita saja. Yang tergantung di luh mahfuz ni,
Walaupun tergantung mu'allaq, tapi apa yang akan berlaku telah ditetapkan pada azali. Gitu ya. Hanya tergantung di catatan saja. Hak azali ni, hak ketentuan hak azali ni tetap dah. Iradah ilmu tetap dah. Mubrah putus dah. Mas kata je. Ada ni. Ni kena mati di iradah ilmu, nanti tak bukan bicara ilmu. Kena mati iradah ni molek. Ada ni. Kalaulah ketentuan Allah tergantung, satu, makna Allah belum menentukan sekalian. Ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Ilmu mengetahui sekalian. Jadi kalau menentu tidak sekalian, ilmu Allah macam mana? Kemudian, kalaulah Allah telah menentukan sekalian, tetapi diubah kemudian, mustahil sama sekali. Allah kuasakan hak dia, ini Allah diubah lah. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Ini kita sebut berulang kali dah. Di mana mustahil berubah ketentuan? Mustahil di sifat ilmu. Kalau Allah telah menetapkan pada azal, sampai masa Allah ubah, ilmu Allah di mana? Ilmu Allah di mana? Macam kita buat keputusan secara sebulat suara, bukan keputusan seorang diri, keputusan mesyuarat dah. Keputusan seorang diri ni tak berani nak kata lagi lah, akalan seorang. Dah. Ini keputusan mesyuarat sebulat suara. Kita pun berjalan, tak jadi hijrah. Kena mesyuarat balik, kena ubah semula hak keputusan mesyuarat terdahulu. Sebab apa? Tak jadi hijrah. Kenapa jadi gitu? Kerana ilmu kita tu. Masalahnya di mana? Di ilmu kita jahil. Jadi kalau ketentuan Allah ubah, di mana tak ilmu Allah? Jadi hak tergantung di catatan Lauh Mahfuz. Apa yang akan berlaku telah tetap dah pada azal. Mana yang tergantung, itu perkara gaib. Itu perkara gaib. Bukan catatan Lauh Mahfuz. Catatan di budak umur 4 bulan yang lahir bersama kita pun gaib. Ke boleh scan? Boleh masuk MRI. Boleh tengok apakah yang malaikat catat di budak ketika umur 4 bulan dalam perut ibu ni. Gaib juga. Dalam kitab Faridatul Faraid kita ni, dia tidak huraikan berkaitan dengan catatan Lauh Mahfuz. Tidak dihuraikan. Pada ni. Ini bicara hak azali. Iradah ilmu hak azali. Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala satu dah. Muwafaqah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Maka mustahil berubah sama sekali. Ini hak azali. Hak berdoa boleh merubah ketentuan apa semua tu. Kita berdoa lah. Kita sebagai hamba. Kita berdoa. Berdoa kita tu pun qadar qada. Ke bukan qadar qada? Qadar qada. Apa yang akan Tuhan beri kita, qadar qada. Sudahlah, ada apa lah. Ada ni. Sebab itulah kalau kita ambil faham satu-satu. Berdoa merubah takdir. Berdoa ni takdir ke dah? Takdir juga dah. Ubah takdir dan berdoa pun takdir dah. Berdoa cukup syarat, takdir dah. Apa yang dapat di hadapan tu, takdir dah tu. Berubah ke mana? Hak Tuhan belaka kan? Hak nak berubah ni gini. Tuhan tidak menentukan kita berdoa. Tiba-tiba kita berdoa, tu mustahil sama sekali dah tu. Kita berdoa pun pula cukup syarat, makan halal, pakai halal, berdoa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Tuhan pula berdoa, Tuhan pula telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah oleh kamu akan aku, nescaya aku akan perkenan. Maka oleh kerana dia ni berdoa, Tuhan tidak kehendak pandai-pandai dia berdoa, Tuhan berjanji dah, Tuhan pun serenda, Tuhan pun beri ke dia. Tuhan ni jadi hamba manusia pula dah.
Tuhan ikut manusia pula dah. Ke mana? Hak tu memang tak kena. Seperkara pun tak kena. Tak betul tu. Kita berdoa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diperkenankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berubahnya ke mana? Berubah hanyalah di catatan Lauh Mahfuz. Hak azali di Tuhan tu, hak tu telah tetap dah segala-gala mubrang putus dah. Hak tu hak rukun iman yang keenam. Ketentuan azali. Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu, selara dengan sifat ilmu telah menentukan segala-gala. Tu hak rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam tidak bicara hak Lauh Mahfuz. Dalam kitab Faridatul Faraid kita pun tidak bicara hak Lauh Mahfuz. Hak Lauh Mahfuz ni pun hak wajib kita imani juga. Hak terkandung di dalam ayat Al-Quran. Hak berkaitan dengan catatan Lauh Mahfuz. Tapi kita nak bicara hak catatan Lauh Mahfuz, kita kena kemah dulu. Rukun iman yang keenam. Hak bicara iradah, kemudian bicara ilmu. Muafaqah kedua-dua itu. Menentukan muafaqah ni seiring selaras. Menentukan sedia kala, mengetahui pun sedia kala. Tak apa soal tu. Hak bagian kita berdoa lah. Bagian kita hubung silaturahim, kita hubunglah silaturahim. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Itu pembicaraan hak Lauh Mahfuz lah tu. Bagian kitanya hubung silaturahim bagian kitanya. Banyak buat kebajikan, banyakkan sedekah jariah. Hak tu bagian kita. Hak manakah hak di Lauh Mahfuz muallak tergantung? Naik tengok di Lauh Mahfuz lah. Itu semua gaib belaka. Tu gaib belaka tu. Di iradah ilmu Allah, hanya Allah yang mengetahui, malaikat pun tak tahu. Bila setakat tu je. Sini ni nak kena mati molek. Hak iradah, hak rukun iman yang keenam. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala perkara pada azal, muafaqah dengan ilmu. Allah Ta'ala telah menentukan segala perkara mumkinum ni. Perkara yang harus ada, harus tiada ni. Ni nak gilah pula. Nak hurah lagi. Dan melengkapi mumkinun itu akan yang baik dan yang jahat. Dan rukun iman kita yang keenam kan. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala baik dan jahat, khairihi wa syarrihi. Itu jelas sangat-sangat. Baik dan jahat. Jadi kalaulah perkara jahat bukan datang daripada ketentuan Allah, mana rukun iman yang keenam? Untung baik, untung jahat kalau wajah mari tu. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz kalau untung baik, kita fahamlah sebab baik ni untung. Kalau jahat, untungnya kat mana? Tanya pula kata, saya dah erti kata. Disebut untung-untung ni. Oh saya fahamlah, betul tak betul saya tak tahulah. Itu kena tanya bahasa lama lah. Yang saya fahamnya untung ni bukan untung rugi. Untung ni adalah nasib. Ketentuan telah untungnya. Dia panggil untung nasib ke apa panggil? Untung nasib ke apa? Di situ bukan untung rugi. Ada tak sebutan untung nasib? Hak sabuk tu nah apa ni? Apa tu? Untung sabuk timbul. Tak tahu. Gitulah. Bukan untung nasib. Untung nasib tau. Tu kata di situ untung baik, untung jahat, bukan untung rugi. Untung ni ketentuan lah. Kata jahat untung kat mana? Kalau baik untung untung baik okeylah dia kata. Main untung jahat ni yang jadi muskil ni, keliru ni, mana pula jahat untung. Dia bukan masalah untung rugi. Untung ni ketentuan lah kita kata.
Baik jahat ketentuan Allah. Tak ada gimana-mana dah kitanya. Rukun iman yang keenam jelas nyata sangat-sangat dah. Jadi kok mana pula tiba-tiba hak jahat? Bukan datang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia begini. Hak saya dengar dalam rakaman tu, dia tidak menafikan qada qadar perkara jahat. Cuma dia kata qada qadar kalau perkara jahat ni bukan Allah Taala menentu, Allah Taala mengetahui saja. Kalau qada qadar hak baik, barulah Allah menentu dan mengetahui. Dia kira tu. Dia bagi dua pula. Nak menafikan qada qadar ni nampak sangat terang-terang salah. Sebab itu qada qadar rukun kena baik dan jahat. Maka digi kok mana? Digi kepada bila kita sebut qada qadar, maksudnya Allah Taala tahu perkara yang akan berlaku, Allah Taala tahu belaka. Jadi tahu je. Bukan Allah menentukan. Bukan Allah menentukan. Perkara baik qada qadarnya Allah menentu serta mengetahui. Dia bagi gitu. Itulah dia Mu'tazilah. Mu'tazilah perkara jahat Allah mengetahui tapi Allah tidak menentukan. Perkara jahat Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat tapi Allah tidak menentukan. Kemudian perkara jahat ni Allah tidak menentukan saja, tapi bila kita memilih perkara jahat, Allah yang beri bekal. Ni. Cuba kita tengok sini. Kita akan huraikan balik ni, kita akan baca balik ni. Hak masalah baik jahat ni. Kita tengok balik kepada hak ayat kita. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan yang i'tizal, golongan yang tergelincir daripada jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Mu'tazilah. Orang yang i'tizal ni orang yang tergelincir, terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Mu'tazilah. Tak ada benda luar tau. Nampak ada juga orang pergi mari takut tak selesai duduk ke macam mana. Ada orang okey dah. Ada orang boleh duduk molek. Duduk atas lambu, mana boleh duduk tak apalah. Ada tempat. InsyaAllah lah minggu depan kita perbaikikan lagi. Kita memang kena ikut SOP, kita akan perbaikikan lagi. Macam mana? Boleh? Tak apa. Yelah, kita mengajar, orang nak mengaji bergelisah sekali nak duduk, nak apa. Tak jadi pula gitu. Ni pula ni, hak ni kena fokus molek-molek ni. Kena fokus molek-molek. Kena ambil faham molek. Macam sebut mula-mula tadilah, bukan untuk kita dah, untuk kita tak ada masalah. Faham, pegang, kita dah soal banyak dah. Walaupun kita tak boleh nak cerita sepatah habuk pun, tu hal lain, tu hal kita okey dah. Tapi apabila Tuhan uji dengan PKP tu, baru boleh tahulah. Bila kita cerita bab pegangan ni kepada anak bini, kepada anak menantu, cucu, kita hanya boleh cerita selapis je. Bila ditanya, kita pun tak nak pergi dah. Boleh cerita selapis tu pun bagus dah tu. Setengah orang tak boleh cerita langsung. Guana, gitulah. Kata guana, gitulah. Dia dengar orang cerita, tak tengah cerita, tak anda. Kalau orang cerita, dia hold dulu lagi. Orang cerita, dia hold dulu. Tapi kalau suruh dia cerita, gelak gambar. Hak kita ni, hak boleh cerita dah. Dan memang ambil berat dah cerita, tapi dia hanya boleh cerita kalau tanya, dah lagi dah. Kalau bangkang pula, kau tak boleh nak jawab. Bangkang pula disertakan dengan rakaman orang mengajar,
hak sebaliknya. Lagi tak boleh nak jawab. Bila ni mana kena atum, kena kemah molek. Tengok hak Mu'tazilah ni. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya iradah Allah Ta'ala tiada ta'alluq. Tiada ta'alluq, tiada menentulah dengan segala yang jahat. Maknanya Mu'tazilah ni menafikan ketentuan iradah sahaja akan perkara jahat. Allah tidak menentukan seseorang minum arak contohnya. Faham tak ni? Allah tidak menentukan seseorang mencuri contohnya. Tapi apabila seseorang memilih untuk minum arak, seseorang memilih untuk mencuri, yang menghasilkan perbuatan jahat ni adalah qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Faham tak ni? Mu'tazilah ni kalau perkara jahat, dia tolak hak qadar iradah, tidak tolak hak qada kudrah. Bukan tolak kedua-dua ni. Sebab tu kitab Faridah kata bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawanya iradah Allah Ta'ala tiada ta'alluq, mana tiada menentu, tiada kehendak dengan segala yang jahat. Iradah tidak kehendak. Maknanya seseorang memilih sendiri. Tetapi apabila seseorang melakukan perkara jahat, berhasil tu qada Allah, Allah yang beri bekal. Allah yang beri bekal. Maknanya Mu'tazilah menafikan perkara jahat qadar Allah, tetapi tidak menafikan perkara jahat adalah qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menafikan kedua-dua, jadi dua pegangan hak salah lah pulaknya. Double lah. Jadi double Mu'tazilah ada orang panggil. Sekarang perkara jahat ni bukan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, Allah hanya mengetahui. Pegangan Mu'tazilah. Seseorang pun memilih untuk melakukan perkara jahat, minum arak, mencuri contohnya. Berhasil perbuatan tu hamba yang bekas sendiri. Beri bekas sendiri kok mana pula? Sebab Allah letak dah kudrah tenaga di hamba. Hamba menggunakan tenaga Tuhan letak tu pada buat perkara jahat, minum arak dan berjudi dan mencuri contohnya. Tu Mu'tazilah lain pula. Jadi double Mu'tazilah lah jadinya. Hak Mu'tazilah kita bicara di sini, dia menafikan bahawa iradah Allah ni memang tidak menentukan, tidak bertakluk kepada perkara jahat. Iradah kudrah sampai masa berhasil perbuatan tersebut adalah qada Allah. Sebab makhluk tak bekas sama sekali. Lagi kat tu pula. Tapi hak biasa jumpanya hak menafikan perkara jahat ni, dia menafikan dua-dua. Dia menafikan qada dan qada. Dia menafikan dua-dua. Allah tidak menentukan. Seseorang memilih sendiri. Berhasil perbuatan jahat, bukan Allah yang melakukan. Seseorang yang melakukan menggunakan kudrah, tenaga, energi yang Tuhan letak di seseorang. Tu. Jadi dua tu bukan satu pegangan tu. Dua pegangan Mu'tazilah yang asing-asing. Faham tak ni? Dia panjanglah dia punya alasan Mu'tazilah ni. Kenapa Allah tidak menentukan. Kemudian Allah yang melakukan. Dah Allah melakukan, dah kamu dah pilih sendiri, Allah beri bekal lah. Jadi gitu. Dah pilih, seseorang pilih sendiri perkara jahat, Allah tidak menentukan, maka berhasil perbuatan jahat tu, makhluk tak beri bekal, Allah yang menghasilkan. Dan makhluk tak beri bekal kan, Allah yang menghasilkan perkara baik dan perkara jahat. Tapi perkara jahat tu Allah tidak menentukan pada azab, Allah hanya mengetahui, kamu yang memilih sendiri. Ini kata Mu'tazilah nak kita ni.
Hak saya sebut tadi ni, hak ada sekarang ni bukan hanya perkara jahat. Baik jahat pun kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ni yang bawa seumpama ni, salah seorang tu doktor dalam bidang agama, bukan sebarang-sebarang orang lah. Doktor dalam bidang agama yang bawa akidah yang bid'ah seumpama tu. Tetapi orang yang seumpama ni sentiasa membid'ahkan orang lain pada perkara furu' agama. Furu' agama, cabang agama. Nak tahlil ke, nak talqin ke, nak berwirid lepas sembahyang secara berjemaah ke. Oh, bid'ah. Hak bab furu' agama. Tiba-tiba bawa akidah yang bid'ah. Itu lagi besar. Dia panggil bid'ah i'tiqadiyah, yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Hak masalah bid'ah tahlil, talqin, berwirid secara berjemaah lepas sembahyang, tu kecil je, sunat ngedak sunat je. Kalau hak pakar pandang kata sunat, buat. Hak pakar pandang kata tak sunat, tak sah buat. Tak sudah sibuk-sibuk lah orang. Tak sudah tomoh-tomoh lah orang. Ni dah tomoh. Orang tahlil kerana nak makan rumah orang lapar. Allah ya bubu. Ada kematian. Perut kenyang. Sebab apa? Sebab boleh makan. Allah. Tiwak ke orang ni macam ke bulu orang ni. Mana Haji? Ada kematian, memang malam tu ada tahlil. Kan? Balik rumah, royak ke mak haji, malam ni kenyang perut, ada orang mati tiap siang tadi. Gitu. Kita ni kalau kata nak buat tahlil di Masjid Surau, tak payah pergi rumah dia. Kita kau mujur. Malam-malam ni Allah lah. Tapi kena gilah. Lepas tu pula diakak pula tu, kalau rengang-rengang boleh lah. Ni akak berat-berat, tengok pun gitulah. Tak berapa nak tu mana, tapi ambil lah kodoh-kodoh. Bukan kita nak pergi makan. Talqin selepas ke bumi. Nak cepat tak usah baca. Sudahlah. Berdoa balik lah. Nak baca itu benda khilaf furu' agama je. Lepas sembahyang berwirid secara ramai-ramai, Nabi tak buat. Ada ni. Tapi apa yang kita baca lepas sembahyang tu hak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa Nabi buat masing-masing. Tak ada buat bersama ngetuk imam ramai-ramai, bukan. Ada ni. Lepas tu kalau kita kuat, kita buatlah masing-masing. Tak sebab sekali ngetuk imam. Buat ke tak? Tak buat lah apa ni. Ingat tu masa baru ni mula-mula hak buka masjid baru ni kan. Lepas je sembahyang, beri salam, tak boleh wirid kan? Bukan tak boleh wirid. Berdoa je tak? Berdoa boleh tak? Berdoa je kan? Saya ingat dah. Kali ni kau wirid je lah. Mula-mula buka masjid. Bang, kau beliah tak ada? Iqamah. Kemudian berdoa pendek-pendek. Ba'diyah pun tak ada, terus balik. Berwirid ke tak? Tengok tu. Maknanya kalau agak buat seorang tak jadi. Lepas tu alaikum bil jamaah, Nabi kata kita pakat pakat tu barulah jadi wirid. Kalau dah pakat tak jadi wirid. Apa tu kan pakat. Tapi masa Nabi adakah berwirid ramai gitu lepas mah? Tak ada. Lepas tu mana kau pandai gilah. Bukan perkara wajib pun, perkara sunat. Tu tak sudah faham mana bab furu' cabang agama seumpama tu. Ni akidah ni. Duduk balah tu. Duduk bid'ah dalam bab furu' agama. Hak beratnya orang yang berkata tu tiba-tiba bid'ah i'tiqadiyah. Ketentuan Allah hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Lahirkan manusia, matikan manusia, itu ketentuan Allah.
Selain daripada tu, manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih, tidak terikat dengan ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Maknanya bukan perkara jahat saja bukan qadar Allah, perkara baik pun bukan qadar Allah. Itu lagi berat. Kita sekarang ni Mu'tazilah ni, hak baik qadar Allah, Allah menentukan. Hak jahat bukan qadar Allah, Allah Taala tidak menentukan. Mana? Tu kata kita ni jadi panjang sikit kita akan bicara ni. Sebab kita akan bicara berkaitan dengan hak semasa juga. Kita akan beri peringatan dengan hak fahaman-fahaman yang terpesong hak semasa. Mana sebagai panduan pada kita, kalau kita kebetulan terjumpa rakaman seumpama tu, kita jelas dah tu salah. Hak kitanya ahli sunnah wal jamaah, baik ke jahat ke, kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan pada azal sampai masa berlaku. Allah yang melakukan segala-gala perkara baik ataupun perkara yang jahat. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Taala dengan bahawa tiada kita bangsakan. Tiada kita bangsakan, tiada kita sandarkan, tiada kita letak segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar, pada ketika taklim, ketika mengajar. Pegangan kita tetaplah baik jahat datang daripada qadar dan qada Allah. Tapi kita tidak boleh sandar. Bangsa ni mana tak boleh nak sandar, tak nak letak perkara jahat, perkara keji kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan maqam mengajar. Kita mengajar majlis ilmu ke, kita mengajar kepada anak cucu kita ke, kita ceritalah baik jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Hak jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Tu kita sedang mengajar. Ada pun kok luar nak cakap lebih kurang, jangan. Allah, budak-budak sekarang ni macam-macam perangai, banyaknya perangai tak berjuru. Qada dia cakap. Ada tu. Dia cakap sikit isu-isu semasa, hak isu-isu hak ni lah, hak remaja ni. Bunyilah ayat haji sebelah, qada. Kata dah lama dia nak kena ni. Orang dia cerita benda buruk. Dan bukan duduk bincang macam mana pihak masjid ke pihak berkenaan nak ambil peranan masing-masing, nak ambil peranan macam mana. Kita tak dibiarkan seumpama tu. Sebab apa? Sebab perangai ni akan merebak, kemungkinan akan membabitkan anak cucu kita sendiri. Kita tak boleh biarkan, tak boleh nak tengok kelik-kelik gitu je. Macam mana kita ambil peranan ni? Berlaku seumpama ni, dia pun bunyi qada. Jangan perkara jahat, jangan sesekali kita sandar kepada Allah. Kalau adab bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri, itu dipanggil adab bercakap. Kita cerita ni dalam majlis ilmu. Hak jahat pun qada dan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.